Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita benar-benar merafakkan setinggi kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin, iaitu segala puji tertentu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berzikir selepas solat itu juga selalu dimulai dengan subhanallah dan kemudian diikuti dengan alhamdulillah dan kemudiannya diikuti dengan Allahu Akbar. Betapa itu juga dibincangkan mengapakah dimulai dengan subhanallah dan kemudiannya alhamdulillah. Betapa kita dalam berusaha untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, perlulah tanda syukur kita itu dimulai dengan betapa kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, iaitu kita menjauhkan diri kita daripada hal yang boleh mengotorkan iman kita, daripada hal yang boleh mengeruhkan jiwa kita, seperti mana kita beranggapan bahawa rezeki kita itu diberikan oleh selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ketika mana solat selalu kita berdoa di antara dua sujud itu, warzuqni, ya Allah, berikan kami rezeki. Maka itu juga antara panduan kepada kita betapa ungkapan kita warzuqni, ya Allah berikan kami rezeki, tapi dalam masa yang sama kita mengharap-harap kepada makhluk, sedangkan penyucian kita yang sebenarnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemampuan kita untuk berusaha menjauhkan diri kita daripada segala hal yang boleh mensyirikkan Allah, maka itulah tanda kita sedang mensyukurinya. Dan ketika mana kita mengucapkan alhamdulillah, itu benar-benar terasa apabila kita berada dalam keadaan yang sebaik mungkin kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala hal yang tidak terkait dengannya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam ini terima kasih kepada Puan Safinas. Saya mohon maaf pagi-pagi pula bagi tahu apa nak buat kelas malam ni. Ada masyaqqah, dan untuk esok hari kita khuatir insya-Allah boleh, tapi saya khuatir dia jadi kelang kabut. Jadi saya nak mengelakkan kelang kabut itu, saya buatlah malam ni, tapi harapnya malam ni taklah kelang kabut untuk semua. Harapnya macam itulah, kan. Allahumma salli ala Muhammad. Ala kulli hal, jom kita sambung pada halaman yang ke-18. Halaman yang ke-18. Allahumma salli ala Muhammad, iaitu pada ayat yang ke-113 sampai ayat 115. Mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم
فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العظيم. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai sesuatu pegangan agama yang benar. Dan orang Nasrani pula berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan agama yang benar. Padahal mereka membaca kitab suci masing-masing, Taurat dan Injil. Demikian juga orang-orang musyrik dari kaum jahiliyah yang tidak berilmu pengetahuan mengatakan seperti yang dikatakan oleh mereka itu. Maka Allah akan menghukum, iaitu mengadili di antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka berselisihan padanya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyekat dan menghalangi dari menggunakan masjid-masjid Allah untuk sembahyang dan menyebut nama Allah di dalamnya, dan ia berusaha pula untuk meruntuhkan masjid-masjid itu. Orang-orang yang demikian tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid-masjid itu melainkan dengan penuh rasa hormat dan takut kepada Allah, bukan secara yang mereka lakukan itu. Mereka dengan perbuatan itu akan beroleh kehinaan di dunia, dan di akhirat kelak mereka akan mendapat azab seksa yang amat besar. Dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat, maka ke mana sahaja kamu arahkan diri, iaitu ke kiblat untuk menghadap Allah, maka disitulah arah yang diradai Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya dan limpah kurnianya lagi sentiasa mengetahui. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ini 3 ayat yang insya-Allah kita akan telusuri bersama-sama pada malam ini, iaitu ayat 113, 114 dan juga 115 pada halaman yang ke-18. Baik. Kita lihat dahulu ayat yang ke-13. Seperti mana biasa, tajuk kita pun tadabbur dengan soalan. Tapi janganlah risau, nanti ada yang dah takut nak ikuti kan, nanti kena banyak tanya pula. Tak adalah, bukan so tanya pun kan, kita bincang bersama-sama lah. Siapa yang tahu dan ataupun nak memberikan pandangan, ya Allah silakan. Kalau tak pun jangan risau, tidak ada paksaan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kita lihat dahulu pada ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna alkitab. Orang Yahudi berkata orang Nasrani tak mempunyai satu pegangan. Orang Nasrani pun kata bahawa orang Yahudi tidak mempunyai pegangan. Padahal mereka ni sama-sama membaca kitab. Kazalika qala alladhina la ya'lamuna misla qawlihim. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu, iaitu tidak mempunyai pegangan. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Jom kita bincangkan dahulu pada ayat ini. Apakah mesej yang dapat kita fahami? Ada yang nak berkongsi? Mungkin ada yang nak bercakap pun boleh unmute, ataupun nak tulis di ruangan chat pun tak ada masalah. Tuliskan di ruangan chat. Orang-orang Yahudi dia menuduh orang Nasrani dan orang Nasrani menuduh orang Yahudi tidak ada pegangan. Baik, alhamdulillah, terima kasih.
musafir dunia kita. Iaitu saling menuduh kan, saling menuduh antara satu sama lain. Yang satu mengatakan bahawa kawan ni tak betul, yang satu pun kata kawan ni tak betul kan. Walhal mereka itu kedua-duanya yatlunal kitab, mereka ni dua-dua membaca kitab dan tilawah, dan bukan sekadar membaca, bahkan mereka ini adalah orang yang memahami. Kalau ikutkan kepada yatlunal kitab itu, mereka bukan hanya sekadar yaqra'unal kitab, tapi yatlunal kitab. Dalam keadaan mereka faham akan kitab mereka pun, itu pun masih saling menuduh antara satu sama lain. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ini yang pertama. Terima kasih. Iaitu orang Yahudi kata dekat orang Nasrani tidak mempunyai satu pegangan. Orang Nasrani pun kata dekat orang Yahudi tak mempunyai pegangan. Padahal mereka ni sama-sama baca kitab. Baik, itu mesej yang pertama yang kita perolehi. Ada lagi yang lain? Ya Allah. Saya tadi kuliah maghrib. Saya kira kalau kuliah maghrib duduk depan-depan, siapa yang berjaya tu kita bagi hadiah. Tadi kita bagi hadiah kunyit. Ini tak boleh lah pula nak bagi kan, jawab kita kan. Saja je. Ya Allah. Ada lagi tak? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Nanti kalau ada nak berkongsi boleh tuliskan di ruangan chat, insya-Allah saya baca. Dan itu yang tadi yang pertama. Mesejnya adalah mereka ini iaitu Yahudi dan juga Nasrani, mereka sama-sama mempunyai kitab, iaitu Nasrani itu terkait dengan Nabi Isa alaihi salam. Adapun Yahudi itu daripada zaman Nabi Yaqub sampailah kepada zaman Nabi Musa alaihi salam. Para nabi yang sebelum-sebelum itu mereka dibekalkan juga dengan kitab Taurat, dan mereka bukannya orang yang tak tahu, mereka tahu. Tapi pun saling menuduh antara satu sama lain. Dan itu juga menjadi pelajaran besar kepada kita, bahawa orang yang berilmu itu bukan hanya sekadar bahawa dia tahu saya ni orang yang benar dan kemudian menuduh orang lain dengan mengatakan mereka tidak benar. Kan? Kena ada kaedah yang lebih lembut, yang lebih halus, yang lebih lunak berbanding daripada menyalahkan orang lain yang salah. Baik, kemudiannya demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui. Di sini ada beberapa pendapat. Cakap tentang kazalika qala allazina la ya'lamuna misla qawlihim. Mereka pun mengungkapkan dengan ucapan yang sama. Ini orang yang tidak mengetahui ini, sama ada mereka itu adalah orang yang tidak mengkaji kitab, ataupun mereka yang tidak tahu ini adalah orang musyrikin Mekah, musyrik Mekah. Dan mereka pun dalam keadaan yang tidak tahu pun mengungkapkan perkataan yang sama. Ya Karim. Dan yang terakhir Allah sebutkan apa? Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Apa yang mereka perselisihkan itu, maka Allah lah yang akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat. Fima kanu fihi yakhtalifun, tentang apa yang mereka berselisih padanya. Hang kata aku salah, aku kata hang salah. Sama-sama kata salah, maka dalam keadaan itu Allah kata apa? Fallahu yahkumu bainahum. Maka Allah lah yang akan menghukum, yang menentukan di antara kamu. Dan bilakah penentuan itu? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itu adalah mesejnya daripada ayat yang ke-113. Baik. Boleh faham mesej setakat ini? Sekiranya faham dengan mesej yang disampaikan, kita tulis nombor 3 dekat ruangan chat. Adakah sama keadaan di Malaysia di mana parti-parti politik yang salah menyalahkan antara satu sama lain?
Mohon pencerahan. Allahumma salli ala Muhammad. Musafir dunia alhamdulillah faham. Ustaz 3. Bagaimana yang lain faham? Kalau faham just tuliskan nombor 3. Boleh tuliskan nombor 3. Samakah keadaan? Saya tidak berani untuk menyamakan keadaan ayat ini, tetapi kita hanya melihat secara umum. Secara umum iaitulah blame game, sifat saling menyalahkan. Itu kalau kita lihat secara umumnya tentang sifat saling menyalahkan itu bukan hanya terkait dengan parti politik, dan bahkan itu terkait dengan semua orang, apatah lagi yang terkait dengan orang yang satu mereka mempunyai pengetahuan, dan kalau yang saling mempunyai pengetahuan pun bersikap saling menyalahkan, itu terkait dengan yatlunal kitab. Bahkan ada juga yang la ya'lamun, yang jenis tak tahu ni pun lagi-lah kan, dah lah tak tahu kemudian ikut turut serta blame game. Maka ini juga keadaan yang kita nak kena ambil pelajaran jugalah kan. Jangan bersikap dengan sikap blame game. Adakah sama dengan keadaan politik? Allahu ta'ala alam. Secara umumnya kita boleh melihat tentang sikap itu, dan sikap itulah yang kita nak elakkan. Apatah lagi sikap itu dalam keadaan kita mengetahui tentang kebenaran, itu lebih bahaya. Allahumma salli ala Muhammad. Harapnya menjawab soalan. Allah alam, siapakah Galaxy S20 FE 5G? Oh, dahsyat nama dekat situ. Baik, alhamdulillah. Yang lain, RH Qiraat Center, Safinah kita juga 3. Yang lain nombor berapa? Harapnya 3 jugalah kan. Baru masuk Ustaz, tak tahu nombor apa nak letak. Tak apalah. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Mari kita lihat soalan. Tadi kita bercakap tentang sedikit kefahaman tentang ayat tersebut. Itu pun berdasarkan soalan juga. Apa mesej Allah? Maka di sini kita lihat beberapa soalan lain. Antaranya yang pertama, soalannya adalah orang-orang Yahudi dan juga Nasrani terhimpun pada mereka kedua-dua sifat perselisihan. Apakah kedua-dua sifat perselisihan tersebut? Apa dia yang terkait dengan perselisihan mereka itu? Mereka ni sama-sama terhimpun dua sifat itu. Kan ayat ni cakap tentang fima kanu fihi yakhtalifun, pada perkara yang kamu berselisih itu. Dan apa perkara yang mereka ada kesamaan terhadap yang mereka berselisih itu, iaitu bila bertanya soalan ini apakah dua sifat itu, Imam Ahmad menyifatkan mereka bahawa mereka itu berbeza kitab. Yahudi dengan kitab Tauratnya, Nasrani dengan kitab Injil, dan kedua-duanya itu bersikap dengan sikap mengingkari kitab mereka. Kita rasa macam teruk betul lah, ada kitab tapi tak nak ikut kitab. Sebelum tengok teruknya mereka, maka tengok jugalah kita yang ada Al-Quran pada hari ini. Apakah kita juga bersikap dengan sikap mengingkari? Namun mereka bersatu dalam meninggalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab mereka. Walaupun mereka berbeza kitab, persamaan yang ada pada mereka ini adalah mereka sama-sama meninggalkan ajaran. Maka ini juga pelajaran penting untuk kita ketika mana bercakap tentang meninggalkan pelajaran agama ini. Saya teringat apa yang dikongsikan oleh Perdana Menteri Turki Erdogan. Dia mengisahkan tentang Allahumma salli ala Muhammad. Satu ketika umat Islam pernah dijajah oleh tentera Tatar. Dan ketua tentera Tatar ini, ketika mana mereka berjaya menakluk negeri Islam, ketua ini dia mencari siapakah ulama yang paling besar dalam negeri ini, kerana aku nak nak bercakap dengan dia, aku nak berdiskusi dengan dia. Lalu tak ada siapa pun yang berani nak pergi jumpa. Bayangkanlah nak jumpa macam hulu musafir dunia, macam menghulukan tengkuk je kan.
Ini kalau jumpa ni silat-silat tak balik dah ni. Tapi ada satu ustaz hujung kampung. Ustaz hujung kampung. Ada satu orang muda, dia ni bukan ulama besar pun. Tapi dia yang berani untuk pergi berjumpa. Tak silap namanya Kadihan. Wallahualam, tak silap namanya begitu. Lalu dia pergi berjumpa dengan apa ni, ketua puak Tatar ini. Dia bawa seekor kambing, dia bawa seekor unta, dia bawa ayam jantan. Kan, dah lah nak pergi jumpa orang, nak bawa hadiah ke apa kan. Sampai dekat situ, dia jumpa saja dengan ketua tu. Ketua puak Tatar ni pun tanya pada pemuda ni. Dia tengok atas bawah, tengok, aku nak jumpa ulama besar kan, apa yang datang budak ni pula kan. Dia tanya, adakah engkau sahaja yang datang? Dalam keadaan seolah-olah ada soalan di sebaliknya, itu tak ada orang lain ke? Lalu apa jawab pemuda ni? Dia kata, kalau engkau mahukan orang yang lebih besar, ilmuwan yang lebih besar, maka dekat luar sana ada unta. Unta tu lambang kepada inilah kebesarannya. Dan kalau engkau nak cari orang yang lebih alim, dekat luar sana ada seekor kambing. Kan kambing kan berjanggut. Dan kalau engkau nak berjumpa dengan yang bersuara lantang, di luar sana ada seekor ayam jantan. Ayam jantan ni tengok dia punya kokok dia macam mana kan. Lepas tu pemimpin Tatar ni pun fikir balik, budak ni tak boleh jadi ni boleh tahan cerdik juga ni. Lepas tu dia tanya soalan yang mudah. Soalan tu mudah, simple je. Dia tanya, apakah yang menyebabkan aku boleh sampai ke sini? Dia tanya dekat pemuda ni. Apa benda yang boleh menyebabkan aku sampai dekat sini? Apa yang dijawab oleh pemuda ni? Simpelnya jawapan dia. Dia kata, apa yang menyebabkan engkau boleh sampai ke sini adalah kerana kami yang menjemput engkau. Macam mana kami menjemput engkau datang ke sini? Kerana kami meninggalkan ajaran agama kami. Kami meninggalkan kitab kami. Kami tidak beramal dengan agama kami. Kami tidak bersyukur dengan nikmat daripada Tuhan kami. Maka itulah yang menjemput engkau boleh datang ke sini. Jawapan dia simple je, tapi ambil engkau kan. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Lalu ditanya lagi, jika begitu apakah cara untuk kami diusir dari sini? Dan ditanya pula formula. Kalau sekarang kami boleh sampai sini, tapi ada tak formula apa rahsianya nanti kalau kami akan diusir daripada sini? Lalu apa jawab pemuda ini? Dia kata, kamu akan diusir daripada sini apabila kami mula bersatu, apabila kami mula mengamalkan ajaran kami, apabila kami mula mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Tuhan kami. Allahumma salli ala Muhammad. Dan saya selalu menyebut tentang kekalahan umat ini. Islam ataupun umatnya itu sebenarnya bukan kerana dikalahkan, itu bukanlah kerana yang melawan kita ataupun yang menantang kita itu adalah kerana mereka kuat. Tidak. Tetapi yang boleh menyebabkan mereka menang, yang boleh menyebabkan mereka terus menjajah kita adalah kerana kita tidak mengamalkan ajaran agama kita. Kita bukannya kerana mereka kuat, tetapi kitalah yang berada dalam keadaan yang lebih lemah daripada itu. Allahumma salli ala Muhammad. Dan sekiranya umat ini kembali mengamalkan ajaran yang terkandung di dalam kitab, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Masya Allah, Tabarakallah, kita akan kembali naik ke atas. Dan itu juga yang kita belajar daripada 5 fatrah zaman. Dan kita berada pada fatrah yang keempat ini, kita sedang menuju fatrah yang kelima. Yang mana fatrah yang kelima itu adalah keadaan yang sama seperti mana khilafah. Dan di zaman khilafah ala minhaj nubuwah. Negara ataupun dunia ini diperintah oleh orang-orang yang perwatakan mereka itu benar-benar mengikuti kepada perwatakan baginda Nabi SAW dan juga para sahabat. Dan itulah generasi yang kita nak lahirkan, orang yang betul-betul mengamalkan Al-Quran ini. Dan lihatlah bagaimana
Yahudi dan juga Nasrani. Ini pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sejarah bahawa mereka ini adalah satu ketika dahulu kelompok yang cukup kuat. Tetapi kerana Islam datang, maka mereka berada di bawah Islam. Dan begitu keadaan umat pada ketika itu. Bahkan kalau kita baca dalam surah Al-Hasyr, surah Al-Hasyr itu surah yang mengisahkan tentang Bani Nadir. Surah Bani Nadir, Al-Hasyr itu maksudnya apa? Kepung. Dalam keadaan mereka Bani Nadir yang dianggap satu kelompok Yahudi yang sangat kuat. Kita baca sejarah itu. Kelompok Yahudi yang sangat kuat. Tetapi lihatlah macam mana ketika mana berhadapan dengan tentera Islam, Yahudi Bani Nadir bukan sekadar tidak berperang, bukan sekadar tidak mampu untuk berperang, bahkan mereka menyerah sebelum berperang. Dan kerana sudah dikepung, Al-Hasyr itu maksudnya, Al-Hasyr, kepungan. Dan Allahumma salli ala Muhammad, itu juga senjata besar. Sekiranya untuk naik kembali, maka kita perlu mengepung kembali sistem mereka, perlu mengepung kembali pemikiran mereka dengan kekuatan agama ini. Tapi ia memerlukan kepada usaha yang sangat panjang. Melihat kepada keadaan kita pada hari ini, ya Karim, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, insya-Allah. Baik. Lalu ini keadaan mereka, mereka meninggalkan ajaran dan mereka juga mempunyai kedua-dua sifat perselisihan, yakhtalifun, yang dicela oleh Allah. Apa dia dua sifat yang sama bagi mereka itu? Yang pertama adalah sikap mereka yang suka mengingkari para nabi. Sikap mereka. Dan yang kedua sikap mereka iaitu sikap suka meninggalkan para nabi setelah mereka ikuti mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok Bani Israel ketika mana mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Bani Israel dalam keadaan tertindas pada awalnya oleh Fir'aun dan kemudian mengikut Nabi Musa alaihi salam, dan kemudian dalam keadaan mereka rasa mereka dah mula selamat, mereka tinggalkan pula Nabi Musa alaihi salam. Begitulah sikap mereka. Ini dua sikap yang ada pada mereka, ingkar dan juga meninggalkan para nabi. Maka jangan pula kita mencontohi sikap ini. Jangan kita mencontohi sikap ini dengan kita mengingkari baginda Nabi SAW dan kita meninggalkan Nabi SAW, dengan erti kata kita meninggalkan sunnahnya, dalam kita erti kata kita meninggalkan cara hidupnya, dan dalam erti kata kita meninggalkan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Baik, itu yang pertama. Maka apa yang boleh kita lakukan? Berusahalah untuk kita mengenali Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW, dan ikutilah uswah hasanah. Uswatun hasanah. Uswah hasanah ini adalah contoh terbaik. Secara ringkasnya, siapa yang mengikut kepada Nabi SAW, dia pasti akan diikuti. Siapa yang mencontohi baginda Nabi SAW, dia pasti akan dicontohi. Ini rumus bila cakap tentang uswah. Kita mulakan dengan badan kita dahulu, diri kita dahulu. Dan kalau diri kita mampu untuk mencontohi Nabi SAW, maka kita pasti akan dicontohi. Itu uswah, itu maksud uswah. Dan kalau kita pergi lebih sedikit pada keluarga, dan kalau keluarga kita adalah keluarga yang mencontohi keluarga Nabi SAW, maka keluarga itu juga pasti akan dicontohi. Dan begitulah seterusnya kalau kita pergi kepada semua sistem-sistem yang ada. Siapa yang mahu dicontohi dan diikuti, maka ikutilah baginda Nabi SAW. Dan dari sudut ekonominya, dan daripada sudut pendidikannya, daripada sudut kenegaraannya, semua perkara yang kita boleh lakukan itu uswah hasanah. Ikut kepada apa yang Nabi SAW bawa. Apa yang diikuti itu pasti akan dicontohi oleh orang-orang yang selepasnya, insya-Allah. Okey, ini yang kita nak lakukan supaya kita tidak jadi seperti mana ahlul kitab.
Dan mereka setelah mereka adanya kitab, bahkan mereka saling menuduh antara satu sama lain. Kau sesat, kau sesat, kau sesat. Kan. Hari ini pun wallahu taala alam, saya amat uh, resah dan sangat gelisah apabila kita dilambakkan dengan teknologi, dan dengan teknologi ini kita dihidangkan dengan perdebatan ahli ilmu, dan sepatutnya perdebatan-perdebatan itu dalam keadaan tertutup. Tengoklah sejarah macam mana orang-orang yang terdahulu, mereka juga berdebat, tapi mereka berdebat dalam keadaan suasana ilmu yang suasana itu dikomentar oleh para ilmuwan juga. Dan berbanding hari ini sesama ilmuwan kita ada masalah tetapi kita dinilai oleh orang yang tidak ada ilmu, maka akhirnya dia bukanlah membawa kepada masyarakat yang berilmu, tetapi kita membawa kepada satu masyarakat yang saling membenci antara satu sama lain. Dan yang ini ada pengikut dia, yang ini ada pengikut dia. Dan ya Karim, tolong berikan perhatian. Saya bercakap daripada lubuk hati. Kan, ketika mana melihat perkara ini berlaku di zaman yang terbuka ini. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Yang kedua, mengapakah mungkin ahli kitab lebih teruk daripada musyrikin Makkah? Tadi kita bercakap tentang mereka ini ahli kitab, iaitu Nasrani dan juga Yahudi saling menuduh bahawa engkau tak ada pegangan, engkau tak ada pegangan. Sedangkan mereka ni yatlunal kitab. Mereka ini memahami kitab mereka. Dan kemudian kazalika qala allazina la ya'lamun. La ya'lamun ini antara salah satu yang dibincangkan dalam kitab tafsir adalah musyrikin Makkah. Lalu apakah yang menyebabkan Nasrani dan juga Yahudi, iaitu ahli kitab mereka ini, lebih teruk daripada musyrik Mekah? Kenapa? Why? Kenapakah mereka itu jadi lebih teruk? Maka di sini sikap mereka sama dengan orang musyrik, penduduk Mekah yang mempersekutukan Allah. Tetapi boleh jadi ada alasan bagi penduduk Mekah kerana mereka adalah golongan yang tidak tahu. Maka orang yang tidak tahu itu memang selalu memusuhi apa yang tidak diketahui. Kan itu keadaan memang yang sering berlaku. Kita ni selalu memusuhi keadaan yang kita tidak tahu. Kita tak tahu tentang mengapakah perlunya solat 5 waktu. Lalu kita pun memusuhi solat 5 waktu itu dengan mengatakan pelbagai hujah yang kerana tidak mahu solat 5 waktu. Contohnya lah. Maka memang manusia begitu. Dan di sini cakap tentang ada alasan kalau penduduk Mekah mereka bercakap seperti mana apa yang dikatakan oleh ahli kitab, kerana mereka tidak tahu. Pasal mereka ni memang tidak mendapat kitab suci. Tapi setelah mereka ada Al-Quran, itulah kitab sucinya. Jika demikian, ahli kitab yang sifatnya seperti yang dilukiskan di atas itu lebih buruk daripada kaum musyrik. Kenapa lebih buruk daripada kaum musyrik? Kerana mereka adalah orang yang tahu. Sebab itu lebih buruk untuk berhadapan dengan orang yang tahu berbanding dengan orang yang tidak tahu. Kerana memang orang yang tidak tahu ini, dia kalaupun mereka menentang, itu adalah kerana mereka tidak tahu. Dan bila kita berikan pengetahuan kepada mereka, insya-Allah dengan hidayah Allah mereka akan kembali kepada kebenaran. Tetapi kalau orang yang tahu tapi buat-buat tak tahu ataupun menggunakan pengetahuannya itu untuk memenangkan hawa nafsu, maka itu lebih teruk. Maka atas dasar itu kita minta sungguh-sungguh pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni diberikan ilmu. Kita tak nak jadi orang yang beramal tanpa ilmu, maka kita nakkan diberikan ilmu. Tapi dalam masa yang sama, ketika mana Allah berikan kita ilmu, ya Allah jadikanlah dengan ilmu itu kami tetap di atas jalan kebenaran. Dengan ilmu itu kami mampu untuk mengajak manusia yang lain juga ke arah kebenaran. Kita doa sungguh-sungguhlah. Takut sangat-sangat. Apatah lagi kita ni orang yang boleh belajar Al-Quran, kita boleh faham sedikit Al-Quran. Tiba-tiba kita jadi orang yang suka menyalahkan orang lain, suka menyesatkan orang lain.
saya sebut suka ya, suka ini dia menjadi kelaziman. Kalau benda itu sekali-sekala mungkin tersilap dan sebagainya, itu bab lain, tapi ini suka. Ya Karim, benar-benar kita dijauhkan daripada sikap sedemikian. Allahumma salli ala Muhammad. Itu adalah ayat yang ke-113. Setakat ini ayat yang ke-113 boleh difahami semua ya, insya-Allah. Kalau semua masih okey untuk ikuti ayat 114, tolong tuliskan nombor 5. Tolong tuliskan nombor 5. Sekali saya mohon maaf kelas kita yang sepatutnya pada hari Selasa malam, tapi kita awalkan pada hari Isnin malam ni. Ala kulli hal, harapnya ramai yang hadir ini dapat manfaat juga, insya-Allah ya. Ustaz, nak tanya soalan semasa boleh ke Ustaz? Boleh, silakan. Sebab dah sebut pasal ahli kitab tu, sekarang kan isu semasanya Rusia ura-ura lah, orang duk heboh-heboh dekat social media kan. So, saya anak-anak duk tanya lah, saya pun tak tahu nak cakap. So, dia kata yang hadis Nabi sebut pasal Rom semua tu. Jadi banyaklah orang Malaysia ni pun sokong Rusia, begitulah nampak macam tu kan. So, itu dia kira sebagai ahli kitab ke Ustaz, yang ortodoks, Kristian ortodoks sekarang ni? Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu apakah ada lagi ahli kitab pada zaman ini. Wallahu ta'ala alam. Kerana sebahagian berpendapat bahawa ada ahli kitab. Ahli kitab ini adalah mereka yang masih lagi berpegang kepada ajaran mereka yang terdahulu, iaitu mereka yang masih lagi mengamalkan apa yang terdapat di dalam Injil ataupun yang terdapat di dalam Taurat, dan mereka memahami isi kandungan kitab mereka. Tapi sekali lagi mereka degil, dan itulah yang menyebabkan mereka tidak mahu mengikut kepada Al-Quran. Kalau nak ikutkan sudah 1400 tahun lebih kan berlalu, itu tidaklah sepatutnya mereka masih lagi dengan kitab mereka. Dan hari ini pun kitab yang ada itu Allah Ta'ala alam, kita tak tahu mana yang autentik kan? Kerana sudah bercampur-campur dengan kata-kata manusia dan sebagainya. Jadi kalau tanya tentang ahli kitab, saya tak boleh nak jawab sama adakah mereka ahli kitab yang sebenar-benarnya ataupun tidak. Itu kena duduk dan kena tengok balik apakah kitab yang menjadi rujukan mereka itu adakah masih autentik ataupun dah banyak bercampur-campur. Kalau dah banyak bercampur-campur tu, macam mana kita nak menyebutkan sebagai ahli kitab? Itu jauh lah juga kan. Allahumma salli ala Muhammad. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Tapi secara jelasnya Yahudi dan juga Nasrani, selagi mana mereka kalau hari ini kita bercakap tentang pendeta mereka, rahib mereka, maka itu bolehlah kita nak sebut sebagai orang yang ahli kitab, itu sahaja. Tapi yang sebenar-benar ahli kitab saya tak tahu apakah masih ada lagi hari ini. Kerana kita tengok balik kitab mereka, itu je. Baik, alhamdulillah, beberapa orang menulis 5. Bagaimanakah yang lain? Bunahayati waalaikumsalam. Maaf lewat, terlupa. Itulah, dia bukan terlupa pun. Saya tak tahulah malam ni. Sepatutnya malam esok. Tapi kita awalkan malam. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Jom kita lanjutkan pada ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'azim. Sadaqallahul azim. Dan siapakah yang lebih aniaya? Siapakah yang lebih zalim
daripada orang yang menghalang-halang manusia menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidnya. Mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk merobohkannya. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin, mereka tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Minta maaf saya tak share screen. Terima kasih kan. Baik. Dan mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat seksa yang berat. Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum kita pergi kepada persoalan-persoalan yang lain, mari kita tanyakan soalan asas. Apakah mesej Allah pada ayat ini? Apa mesej yang dapat kita faham? Jom kita kongsikan apakah mesej yang kita faham berdasarkan ayat 114 ini. Ya Allah, ada yang nak berkongsi kefahaman? Boleh tulis di ruangan chat bagi yang nak berkongsi kefahaman, ataupun kalau nak bercakap juga boleh, tak ada masalah. Sementara di proses kefahaman itu, jadi saya bawakan dahulu apakah mesej yang dapat kita fahami pada ayat ini. Yang pertamanya, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang menghalang mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu, orang yang menyebut nama Allah di dalam masjid, wasa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk merobohkannya. Ini mesej yang pertama. Siapakah yang lebih zalim daripada ini? Daripada orang yang kerja mereka ini adalah menghalang orang untuk datang ke rumah Allah. Dalam konteks ayat ini juga menyebut tentang datang ke Baitullah, datang ke Makkah, itu lebih spesifiknya. Kerana dahulu ada musyrik yang menghalang Rasulullah SAW dan juga para sahabat untuk masuk ke Makkah. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalang manusia masuk ke rumah Allah, dan juga menghalang manusia ketika mana masuk rumah Allah itu, orang yang beriman itu selalu menghidupkan rumah Allah dengan zikrullah. Dan ini yang berbentuk internalnya, menyebut nama Allah. Dan ada juga orang yang menghalang dalam bentuk yang kita nampak eksternalnya, iaitu mereka berusaha merobohkan rumah Allah. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Dan kalau kita pergi ke keadaan di Baitullah, di Makkah itu, macam manakah mereka memperlakukan Baitullah itu? Mereka juga tawaf, tetapi mereka tawaf dalam keadaan jahiliyah. Bahkan mereka tawaf dalam keadaan bertelanjang, dalam keadaan tidak berpakaian apa-apa, sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan itulah yang mereka lakukan. Itu satu penghinaan yang sangat besar. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalang? Dan tengok kalimahnya adalah masajidallah. Selalu kita membaca dalam Al-Quran terkait dengan masjid itu, kemudian dimuliakan tempat sujud itu digandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga memberikan gambaran tentang bahawa masjid itu masajidalillah. Masjid itu adalah pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu terkait dengan hal masjid, siapapun yang mentadbir urus masjid, siapapun, sama ada di peringkat yang tertinggi, negara, negeri, ataupun sampailah kepada imam, bilal dan masyarakat setempat, jangan anggap tugas masjid ini adalah tugas imam, bilal, siap, JKK semata-mata. Tak, bahkan masyarakat setempat juga perlu mengambil peranan terhadap masajidallah,
terhadap masjid-masjid Allah. Kena ambil peranan. Pasal apa? Masjid ini pemiliknya adalah Allah. Itu yang pertama. Maka kalau pemiliknya adalah Allah, maka siapa pun yang berurusan dengan masjid, tanyakan dahulu kepada pemiliknya. Kita kalau pergi ke rumah orang, kita nak melakukan sesuatu di rumah orang, kita tanyakan tak pada pemiliknya? Kita tanya kan? Supaya apa? Supaya pemilik rumah itu tidak marah dengan kita. Supaya pemilik rumah itu tidak merasa hati dengan kita. Maka ketika mana kita pergi ke rumah Allah, kita pergi ke masjid Allah, dalam keadaan kita tidak bertanya kepada Allah, apakah sebenarnya peranan masjid ini? Itu yang kena dikembalikan. Pengetahuan kita terhadap institusi masjid. Daripada atas sampailah ke bawah. Kita kena tanya balik apa peranan kita terhadap masjid. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana dahulu adanya orang yang menghalang manusia untuk pergi ke masjid dan juga sampai berusaha untuk merobohkannya. Ini mesej yang sangat penting ni. Kita di Malaysia alhamdulillah dalam keadaan yang aman damai. Tapi pergilah ke negara-negara yang Islam bukanlah agama rasmi, bahkan umat Islam hanya sebilangan kecil sahaja. Cuba tengok, cuba rasakan dan cuba tanya dengan orang-orang yang sedemikian. Kita pernah pergi ke sebuah negara, saya tak sebut namanya, tapi di negara itu saya difahamkan pada ketika itu umat Islam di kawasan itu, suatu kawasan yang sangat besar, dalam keadaan penduduknya itu lebih daripada 1 juta orang. Dalam catatan dalam rekod umat Islam di situ hanya ada sekitar 83 orang. 83 orang dan hanya ada satu masjid sahaja. Dan macam mana nak mengamalkan Islam dan macam mana nak mengimarahkan masjid itu satu perkara yang sangat mencabar. Baik, dan seterusnya, mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah, kerana sikap mereka ini, kerana mereka dahulu menghalang orang yang beriman masuk ke rumah Allah. Ketahuilah satu masa nanti Islam akan berkuasa semula. Dan pada zaman Nabi SAW memang zaman di mana ada masanya Islam mula berkuasa dan terus berkuasa. Dan pada ketika itu orang yang pernah menghalang daripada masuk ke rumah Allah, mereka pula yang masuk dalam keadaan rasa takut. Tapi sebenarnya tak perlu rasa takut, kerana takut itu hanya kepada Allah. Dan kerana sikap mereka, siapa pun yang menghalang manusia ke rumah Allah, maka inilah antara balasannya. Lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati azabun azim. Sejarah sudah menunjukkan sikap orang yang mempermain-mainkan, yang memperbudak-budakkan, orang yang mengolok-olokkan, orang yang menghina masjid Allah, rumah Allah. Di dunia lagi mereka akan mendapat kehinaan, bahkan di akhirat mereka akan beroleh seksa yang berat. Maka ini mesej yang boleh kita fahami secara umum daripada ayat 114. Allahumma salli ala Muhammad. Mari kita tanyakan beberapa persoalan berdasarkan mesej yang sudah kita faham tadi. Yang pertama, perbuatan mengimarahkan masjid atau meruntuhkannya merupakan perbuatan yang besar di sisi Allah. Mengimarahkan masjid juga sesuatu yang besar, meruntuhkan masjid juga sesuatu yang besar di sisi Allah. Macam mana? Jawapan dia, sekiranya tiada yang lebih zalim, waman azlam, siapakah yang lebih zalim? Sekiranya tiada yang lebih zalim daripada menghalang masjid Allah daripada digunakan untuk sembahyang dan menyebut nama Allah di dalamnya, maka tiadalah keimanan yang lebih besar daripada keimanan mereka yang berusaha untuk mengimarahkan masjid, baik secara fizikal ataupun secara maknawi. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Ini juga menarik nanti kalau nak dibincangkan. Sebab itu yang pertamanya, kalaulah menghalang manusia daripada ke rumah Allah itu adalah satu kezaliman yang besar, maka sudah pasti lawan kepada zalim itu
adalah sesuatu yang mulia. Maka apakah yang lebih mulia daripada mereka yang mengimarahkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala? Kerana orang yang mengimarahkan rumah-rumah Allah ini adalah mereka yang innama ya'muru masajidallah. Kita tengok dalam surah At-Taubah itu. Surah At-Taubah ayat yang ke Pelajar Allah. Ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallah. Tengok apa sikap orang yang mengimarahkan masjid Allah. Yang pertama, mereka ini adalah man amana billah. Mereka ini beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Wal yaumil akhir. Dan beriman sungguh-sungguh kepada hari akhirat. Wa aqamas salah. Dan mereka adalah orang yang mendirikan salat. Wa ataz zakah. Dan mereka adalah orang yang menghantarkan zakat. Dan tengok yang kelima ini. Walam yakhsha illallah. Mereka tidak takut melainkan kepada Allah. Apakah tidak memadai dengan man amana billahi yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah, sehingga perlu menyebutkan walam yakhsha illallah. Ya, perlu disebut walam yakhsha illallah kerana orang yang betul-betul mampu untuk mengimarahkan rumah Allah, orang yang mampu untuk menghidupkan masjid Allah adalah orang yang walam yakhsha illallah. Mereka ini tidak takut melainkan ketakutan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau jadi JKK masjid tapi takut kepada manusia, masjid tak boleh buat apa-apa dah. Hari ini kalau jadi jawatan kuasa tapi takut kepada undang-undang, nanti kalau kita buat macam ni, kita tak ikut peraturan, kita yang akan didenda dan sebagainya. Tapi kita tahu bahawa kebenarannya begini dan begini dan begini. Walam yakhsha illallah. Sebab itu orang yang mampu untuk mengimarahkan masjid Allah itu adalah mereka yang takutnya hanyalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dua keadaan, perbuatan besar di sisi Allah. Kalau tidak mengimarahkan, maka lawannya adalah meruntuhkan. Maka ia menjadi peringatan kepada kita supaya hari ini apabila bercakap tentang rumah Allah, bersikap lantang. Apatah lagi orang yang tahu kena bersuara. Kerana banyaknya kerosakan yang berlaku pada hari ini adalah kerana orang yang berilmu tidak bersuara. Itulah yang menyebabkan kerosakan besar. Bersikap lantanglah terhadap mereka yang menghalang manusia daripada mendekati masjid Allah. Kena ada sikap keras. Dan kalaupun perlu kepada hari ini, apatah lagi dalam keadaan COVID dan sebagainya, InsyaAllah dalam bulan 4 ni kita sudah kembali suasana endemik. Kalau di tempat saya, kami sudah pun mula merapatkan saf. Alhamdulillah. Tu pun ada orang yang masih takut-takut nak rapatkan saf. Dia seolah-olah merapatkan saf itu adalah satu benda yang janggal. Kalau dulu kita saf tak rapat tu rasa macam pelik. Dan merapatkan saf itu juga sebahagian daripada solat berjemaah itu. Hari ini sudah dibenarkan, ada tempat yang sudah dibenarkan. Pun masih lagi orang takut doktrin selama 2 tahun. Kalau bukan doktrin, tapi apa yang berlaku 2 tahun ini sebenarnya memberikan pelajaran besar kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad. Untuk rumah Allah, kena ada orang yang berjiwa kental. Dan berusahalah untuk melakukan pelbagai aktiviti untuk menghidupkan rumah Allah. Baik. So ini yang pertama. Yang kedua, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah pengabaian masjid-masjid. Ini antara tanda kiamat. Apabila masjid mula diabaikan. Bagaimanakah berlakunya pengabaian masjid? Mereka Al-Biqai menyebutkan. Al-Biqai ini satu ulama yang banyak membahaskan tentang munasabah, tanasub Al-Quran. Di antara tanda-tanda hari kiamat yang terbesar adalah pengabaian masjid. Oleh itu, setiap umat, kumpulan dan individu yang melakukan kekacauan dalam masjid sehingga menyebabkan masjid kosong tanpa kehadiran orang ramai, maka Allah akan menghukumnya dengan rasa cemas dan ketakutan di dunia. Sebab itu, bila rumah Allah
mula kosong. Bimbanglah. Bimbanglah. Walaupun kita tahu kita sudah berada di akhir zaman, tapi janganlah akhir zaman itu dalam keadaan kita tidak mengambil peluang untuk memperbaiki kelompongan-kelompongan yang ada. Bahkan kita sentiasa bimbang. Kena ada sentiasa mahu berfikir. Macam manalah nak ramaikan orang ke masjid ni. Nak ramaikan orang ke masjid, kembalikan seperti mana masjid yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu perkara yang sangat penting. Bukan hanya sekadar adanya kuliah, tetapi kalau boleh hadirkanlah kuliah-kuliah daripada orang yang berpengaruh, daripada ilmuwan yang betul-betul mahir dengan ilmunya. Hidupkan masjid-masjid dengan pengajian-pengajian yang sedemikian. Bahkan kalau perlu digajikan ataupun perlu dibayar dengan harta wakaf sekalipun, gunakanlah. Dan ini juga satu pelajaran besar apabila tolong dibaca sejarah. Saya hanya menyebutkan. Apabila kita mengkaji sejarah, lihatlah profession para guru, para dai. Kita tidak bercakap tentang mereka ataupun hidup ini perlukan harta dan sebagainya, kerana harta ini kalau haram itu mengeruhkan jiwa, kalau syubhah itu boleh mengeruhkan jiwa, tapi sebenarnya harta yang halal juga boleh mengeruhkan jiwa. Tetapi kalau kita kembali kepada sejarah dulu, bagaimana para guru, gaji mereka itu lebih mahal daripada doktor, daripada engineer. Kalau hari ini kita sebutkan tentang profession apa pun, jangan dimarah dengan profession itu. Saya nak menyebutkan betapa martabat itu diletak setinggi-tingginya, kan? Itu sesuai dengan apa gajinya. Maka macam mana untuk kita menghidupkan hal tersebut? Allahumma salli ala Muhammad. Saya ingat kalau orang yang jadi imam tu gajinya 1,300, itulah 1,300 dia jadi imam. Lepas tu tengok-tengok imam tak ada, imam pergi mana? Imam mau buat kerja lain. Memanglah. Tak, ini walaupun nampak simple tapi tolong. Sejarah itu perlu dibuka dan kita ditutup dengan sejarah yang Allah Ta'ala alam. Kita belajar sejarah yang mana-mana pun saya tak tahu. Kemudian di masjid, kalau di zaman Nabi itu para peniaga, mereka berniaga di sekeliling masjid. Dan saya membaca dalam satu kitab itu, ada sahabat yang ketika mana ditanya tempat untuk dia berniaga, maka soalan yang pertama ditanya adalah, adakah di situ ada tempat untuk solat? And macam mana mentaliti peniaga pada zaman Nabi SAW? Saya nak berniaga, tapi di tempat saya nak berniaga itu ada tempat tak untuk solat? Kita soalan tu betapa nak berniaga pun masih lagi memikirkan solat. Dan ini masjid-masjid buatlah. Ada masjid-masjid yang dah buat dan sangat meriah. Saya tengok kepada di beberapa masjid sangat meriah, kan? Dan pada waktu solat tutup, kan? Pada waktu berniaga bukalah. Menggalakkan aktiviti perniagaan dengan adab-adab yang sepatutnya lah. Di masjid juga dibina bilik persinggahan untuk para musafir, bahkan tempat berteduh untuk para gelandangan ataupun orang yang dalam kesusahan. Kadang-kadang ada orang susah gelandangan masuk masjid, masuk surau, kena halau awal. Pasal apa? Takut tabung masjid kena kopak. Itu masalah jugalah. Saya tak nafikan lah masalah tu, tapi itulah kita kata kena kembali berfikir macam manalah nak mengimarahkan rumah Allah. Baik, itu yang kedua, jangan diabaikan rumah Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, apakah jenis-jenis peruntuhan masjid dan jenis manakah yang paling banyak dilakukan pada hari ini? Baik. Tadi kita sudah bincangkan peruntuhan masjid ni ada dua. Yang pertama adalah mereka yang meruntuhkan secara fizikal, yang kedua meruntuhkan secara maknawi.
Kalau di Malaysia mungkinlah kita tak nampak lah kan, masjid dimusnahkan, masjid dirosakkan. Tetapi di sekeliling kita, kita dapat lihat kerosakan secara maknawi, di mana masjid tidak dihidupkan sebenar-benarnya untuk tempat mengingati Allah. Bahkan ada yang melarang pula. Harapnya bukan di tempat kita lah. Tetapi jika ini berlaku, maka kita kena bersikap tegas. Allahumma salli ala Muhammad. Maka inilah jenis peruntuhan masjid. Sama ada meruntuhkannya dengan merosakkannya, menghancurkannya, ataupun meruntuhkannya itu dengan cara menghalang manusia ke sana, ataupun tidak menghidupkan, tidak mengimarahkan rumah Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ayat ini menjadi pelajaran besar kepada kita untuk tidak bersikap seperti mana sikap mereka yang menghalang manusia ke rumah Allah. Wa man azlam. Allah kata, siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih teruk penganiayaannya? Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Dan yang terakhir ayat yang ke-115. Baik. Sebelum kita pergi pada ayat 115, saya seperti mana biasa akan bertanya soalan. Soalannya, kita dah pukul 10.18. Masih bersemangat untuk meneruskan? Satu lagi ayat. Sekiranya bersemangat, tuliskan nombor 1. Alhamdulillah. Yang lain juga, insyaAllah harapnya semua okey ya. Masih okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. So, jika lebih daripada 2 orang, jika sudah masuk 3, maksudnya jamak. Dalam bahasa Arab, jamak tu ramai. So, kalau ramai masih okey, jadi kita teruskan insya-Allah untuk ayat yang terakhir pada malam ini, iaitu ayat yang ke-115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil masyriq wal maghrib fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Walillahil masyriq wal maghrib fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Maka kemanapun kamu menghadap, maka di situlah wajah Allah. Maka di sini saya terus bawa kepada mesejnya. Bercakap tentang hal ini sebenarnya ada 5 sebab. 5 sebab yang saya tidak detailkanlah pada malam ini. Nanti boleh dirujuk antaranya dalam tafsir Al-Qurtubi. Apakah 5 sebab? 5 pendapat yang menyebabkan adanya ayat ini, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Di mana pun kamu menghadap, maka di situlah wajah Allah. Antara lain yang selalu dibincangkan itu adalah apabila kiblat umat Islam yang daripada Baitul Maqdis, kemudian itu berlangsung selama beberapa bulan, 15 hingga 18 bulan, dan kemudian kiblat itu kembali ke kiblat itu kemudiannya ke Kaabah, Baitullah, maka di situ ada orang Yahudi yang memperlekehkan benda ni, tak ada ketetapan dia. Kejap kat sana kiblat, kejap kat sini kiblat. Itu antara salah satu sebab mengapa ayat ini. Dan Allahumma salli ala Muhammad ada juga dalam keadaan musafir, dalam keadaan naik unta, apakah boleh untuk solat di atas unta dalam keadaan kiblatnya tidak tetap. Dan itu juga wallahu alam, itu dalam perbincangan fiqh yang panjang. Saya tak berani nak bincangkan tentang hal itu secara umum kerana bukan saya ahlinya, walaupun saya tahu hukumnya, kerana ia melibatkan pelbagai pandangan. Allahumma salli ala Muhammad. Itu juga yang bawa kepada adanya perbincangan hari ini, bolehkah kita solat di dalam kenderaan?
Kalau orang pergi Mekah itu solat di dalam kapal terbang dan sebagainya. Maka itu yang kedua. Dan ada lagi 3 lagi. Sebab mengapa ada ayat ini walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Allah beritahu masyriq dan juga maghrib, timur dan juga barat, itu milik Allah. Sebab itu dekat mana pun kamu menghadap, maka di situlah wajah Allah. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Maha luas rahmatnya lagi Maha mengetahui. Baik. So secara ringkas itulah mesejnya pada ayat ini, dan mari kita lihat 2 persoalan. 2 persoalan. Yang pertamanya adalah bagaimanakah ayat ini menjelaskan betapa pentingnya untuk mendirikan solat. Macam mana ayat ini menjelaskan pentingnya nak mendirikan solat? Iaitu dalam Al-Qurtubi menyebutkan di situlah wajah Allah, yakni arah Allah dan kepadanya lah Allah memerintahkan kalian untuk menghadapnya, dan Allah telah meredainya. Pengertian daripada firman ini adalah jika kalian dilarang untuk melaksanakan solat di Masjidil Haram kerana dihalang ataupun Baitul Maqdis, maka sesungguhnya iaitu Allah telah menjadikan bumi sebagai masjid untukmu. Kalaupun kamu dihalang untuk sembahyang di Masjidil Haram, kalaupun kamu dihalang di Baitul Maqdis, maka ketahuilah sesungguhnya Allah menjadikan bumi ini sebagai masjid, tempat untuk sujud. Oleh kerana itu, solatlah kalian di belahan bumi manapun yang kalian kehendaki. Kerana Allah kata, walillahil masyriq wal maghrib. Hari ini kita kat Malaysia pun kita solat. Tak semestinya kena pergi Mekah baru boleh solat. Kat Indonesia pun kita solat. Tak semestinya kena pergi Mekah baru kena solat. Di mana-mana pun kita berada, dekat kampung mana pun, ceruk mana pun, kita solat. Tidak perlu tunggu untuk kita berada di Mekah baru kita solat. Maka ayat ini menerangkan tentang betapa pentingnya solat itu didirikan. Kalau tak boleh dalam keadaan begini, buat dalam keadaan begini. Kalau dihalang begini, buat begini. Bahkan kita tahu tentang apa solat orang yang sakit, kita tahu solat dalam keadaan berperang dan sebagainya. Maka ayat ini antara lainnya menjelaskan kepada kita pentingnya untuk mendirikan solat di mana pun kita berada. Tolong dirikanlah solat. Bahkan Ramadan yang bakal tiba ini, tingkatkan amalan solat itu. Kalau kita sudah biasa dengan solat fardu 17 rakaat misalnya, maka tingkatkan, tambahkan lagi dengan solat-solat sunnah. Tambah dengan solat sunnah. Kita ada pada malam hari nanti ada tarawih. Mungkin ada yang buat 8, tambah dengan witir 3 rakaat. Berusahalah pula untuk bangun di tengah malam, tahajud pula. Buatlah juga 8 rakaat. Kemudian solat sunat yang mengiringi waktu solat fardu itu, buat 12 rakaat. Tambah, kalau boleh tambah dan terus tambah. Terutamanya apabila nak menjelang Ramadan. Saya fikir minggu ini adalah minggu terakhir lah kan, kelas kita malam. Betul Pasal minggu depan dah puasa Kalau minggu depan puasa, perempuan nak buat kelas malam, ya Allah silakan. Tapi tak ada orang pun. Saya pun tak ada malam untuk mengajar. Kita jadi imam kan. Jadi insyaAllah ada kelas kita siang kan, Puan Sabinas? Ya betul Ustaz. InsyaAllah kelas pukul 8 pagi. 8 Kita ganti 8 pagi kan insyaAllah. 8 pagi hari Selasa juga insyaAllah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. So, dirikanlah solat di mana pun kita berada, dan carilah alasan untuk solat di awal waktu. Carilah alasan itu. Bukannya cari alasan kita lambat solat. Saya sangat khawatir kalau solat mula diabaikan, satu waktu saja kita abaikan. Berhati-hatilah kerana nanti dia akan menyebabkan kita malas, dan apabila kita malas dia akan berjangkit. Kita nak kembali kepada
solat yang lebih baik itu kita nak kena bina balik, dan itu bukan satu perkara yang mudah. Sebab tu kalau dah mula solat dengan baik, jaga sungguh-sungguh, minta dengan Allah agar dipelihara, insya-Allah. Dan yang terakhir, Allahumma salli ala Muhammad, soalan, ketaatan mutlak hanyalah untuk Allah, bukan terhadap cakap-cakap manusia. Terangkan. Baik. Juga dalam Al-Qurtubi menyebutkan ketika orang Yahudi mengingkari permasalahan kiblat, maka Allah menerangkan kepada mereka bahawa dia, Allah lah yang berhak untuk merintahkan hamba-hambanya beribadah sesuai dengan kehendaknya. Kerana mereka Yahudi bercakap tentang apa benda ni? Sebenarnya kejap dekat Baitul Maqdis, kejap dekat Baitullahil Haram. Ya apa ni, orang ni tak ada pendirian ke? Tak tetap pendirian ke? Sebenarnya kamu nak sembah kiblat kamu mana ni? Itu bahasa kasarnya lah kan. Tapi ketahuilah bahawa ketaatan mutlak sebagai orang yang beriman hanya kepada Allah. Jangan kita terpedaya dengan kata-kata orang, apatah lagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks ini Yahudi yang tidak beriman. Maka Allah terangkan, dialah yang berhak dan dialah yang mahukan hambanya macam mana pun itu sesuai dengan kehendak dia. Dan kita hamba. Maka jomlah kita sebagai umat Islam menguatkan jati diri kita. Apa cara dia? Kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita tidak digugat dengan dakwaan. Kadang-kadang kita ni, macam mana kita nak buat ni? Bos tak bagilah. Nak buat macam mana ni? Kalau buat ni nanti kan kena buang kerja lah. Nak buat ibadah pun susah. Wallahu ta'ala alam. Harapnya kita ada jati diri. Kita diperkotak-katikkan kerana kita hilang jati diri. Dan umat Islam mudah untuk diperkotak-katikkan kerana kita tidak ada ini. Maka caranya adalah berusaha untuk kembalikan jati diri kita dengan kita sentiasa mengingat bahawa apa saja yang kita lakukan itu keutamaannya mutlaknya hanyalah kerana Allah. Wallahu ta'ala alam. Saya fikir itu dahulu untuk malam ini, daripada ayat 113 sehingga ayat 115. Saya serahkan kembali kepada Puan Sofinas. Ya, Ustaz. Pasal yang sangat menarik. Saya nak bertanya kepada semua, adakah yang ingin bertanya soalan kepada Ustaz sebelum kita tutupkan majlis pada malam ini? Jika ada boleh buka mic tanya. Ustaz, yang Ustaz share tadi tu pasal Al-Qutubi tu, yang Allah jadikan bumi ni sebagai masjid tu kan. Saya teringat waktu Syekh Muzaffar dia pergi ke angkasa lepas. Waktu dia nak pergi tu dia tanya kena solat ke tak kat angkasa lepas. Satu ulama-ulama berkumpul dan membincangkanlah soalan beliau. Ulama kata ya kena. Kalau waktu dia dekat angkasa lepas tak nampak Kaabah, bumi itulah sebagai kiblat dia. Macam tu. Saya rasa pandangan Al-Qutubi juga tu yang ulama-ulama ambil. Betul. Allahumma salli ala Muhammad. Maka di mana pun hadapkanlah wajah itu kepada Allah. Masya-Allah. InsyaAllah tak ada soalan nampaknya. Ada ke soalan? Tak ada. Okay. Bolehkah Ustaz bacakan doa penutup insya-Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'allimina wal mu'allimat wal mujahidin wal mujahidat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr
ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada Ramadan yang keempat mungkin, 5 hari bulan, hari Selasa pukul 8 pagi. Nanti saya akan berikan jadualnya. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua. Saya mohon tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum.